Ya. Sekarang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وما يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبيين وإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah kini dan selama-lamanya. Dapatlah kita menyambungkan pengajian kita. Kalau yang mungkin ada yang baru, yang ingin tahu bahawa kita menggunakan rujukan ataupun kitab yang saya gunakan adalah ni. Fiqh Sunnah Wanita. Ini antara yang saya gunakan lah, insyaAllah. Kalau yang nak dapatkan mungkin boleh tengok dekat Shopee ataupun kedai-kedai buku pun ada, iaitu dia edisi lengkap. Keluaran Al-Hidayah, harga lebih kurang RM40 insyaAllah. Maka hari ini insyaAllah kita tidaklah nak berniat secara untuk memfokuskan kepada pembelajaran kita. Kesannya adalah akibat daripada peninggalan kelas-kelas kita yang hampir mencecah kepada 2 bulan. Iaitu daripada pihak AR Family sendiri memberi ruang dan peluang untuk kita menghabiskan ataupun menumpukan serta memfokuskan kepada bulan Ramadan dengan ibadat-ibadat yang banyak yang perlu dilakukan di bulan Ramadan. Maka sebab itulah saya mengambil pendekatan untuk tidak mengganggu dengan sesi kuliah. Dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disambung pula dengan bulan Syawal. Bulan Syawal ini rupa-rupanya impaknya lebih besar daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni maksudnya ada jugalah orang yang nak masuk ke dalam kuliah. Tetapi bulan Syawal ni saya tengok agak sukar. Tetapi tidak menjadi masalah kerana dalam bulan Syawal ini dituntut oleh kita untuk sama-sama bersilaturahim. Dan juga ada yang menghabiskan masa untuk melakukan ibadat-ibadat sunat puasa 6. Dan insyaAllah kita akan melabuhkan tirai pada hari Sabtu ini iaitu Syawal. Syawal kita 29 sahaja. Tetapi seperti kebiasaannya akan dilanjutkan. Sebab kata orang telajak-telajak itu biasa. Kalau Syawal boleh dilajak, tetapi kalau kita tengok Ramadan tu, Masya Allah, bergaduh ataupun sering ingin nak yang terbaik. Tetapi tidak menjadi masalah. Mungkin mereka meniatkan untuk melanjutkan lebih untuk menerapkan atau mengikat silaturahim. Maka insyaAllah hari ini sedikit revision daripada saya. Kalau tak silap saya pun ada letak tag lah dekat buku saya. Tetapi kalau saya dah terlepas ataupun belum masuk bab ini, kalau saya tengok dekat saya punya buku pada yang ada kitab muka surat 92 dalam buku ataupun dalam tajuk solat lagi. Bab rukun solat. Rukun solat. Kalau saya salah tolong bagi tahu. Mungkin ada yang buat catatan. Kalau dia kata Ustazah ini dah lepas tak jadi masalah sebab kita akan buat revision bersama-sama. Dan Alhamdulillah insyaAllah segalanya akan dirakam. Siapa yang ingin tengok rakaman, saya akan masukkan di dalam YouTube secara directly lah. Cuma YouTube saya tu saya tidaklah mendekatkan untuk perlulah subscribe ataupun whatever so call. Kalau nak subscribe lah. Maka saya menjadikan itu adalah satu lapangan untuk rakaman bagi mereka yang ingin melihat rakaman-rakaman yang terdahulu. Dan bagi mereka yang ingin revision lagi. Okey, hari ini kita akan masuk kepada rukun solat. Seperti mana yang kita sedia maklum, rukun solat ni sebenarnya ada berapa ni? Rasa-rasa ada berapa rukun solat ni? Dalam rukun solat ni sebenarnya, ini ada bahagian ruangan chat ni boleh tulis.
Rukun solat. Rukun solat ini ada 13 rukun. 13 rukun. Tetapi yang dikatakan ada kauli dan fi'li itu adalah kauli dan dikatakan dengan sesuatu yang dipanggil perbuatan-perbuatan dalam solat. Maka dalam rukun solat ini seperti mana yang kita maklum. Solat ini adalah wajib bagi seluruh mukallaf. Mukallaf ini bermaksud orang yang beragama Islam. Yang dituntut oleh orang yang beragama Islam, khususnya mereka yang telah mencapai baligh, sampai umur, iaitu 5 waktu sehari semalam. Sebagaimana yang telah dinukilkan ataupun yang telah ditegaskan di dalam rukun Islam. Iaitu yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua itu adalah solat 5 waktu sehari semalam. Inilah dia. Maka kenapa pentingnya dalam bab ibadat solat? Pentingnya kita menghuraikan dalam solat ini sehingga kadang-kadang kita tengok pada lanjutan umur pun, kita dah lanjut umur ni. Contohnya takkanlah salah lagi Ustazah. Saya dah solat hampir 60 tahun Ustazah. Takkanlah ada lagi yang tidak betul Ustazah dalam pembelajaran solat ini. Tetapi solat ini sering iaitu kita untuk revision kerana manusia ini mudah lupa. Kata diri saya sendirilah. Seperti mana kita maklum, kita baru je lepas habis habis raya. Tetapi nanti nak masuk lagi bulan puasa tahun yang dapat, revision lagi tentang bab-bab puasa. Perkara yang membatalkan puasa, perkara yang makruh dalam puasa. Itulah antara ilmu itu tidak pernah habis sehingga akhir hayat kita. Semakin kita belajar dan semakin kita ini menuntut ilmu sebagai seorang penuntut ilmu, maka wajiblah ke atas kita untuk kita mendapatkan ilmu itu sebagai satu garis panduan dalam kehidupan kita. Inilah dalam tuntutan ilmu. Sesiapa yang menuntut ilmu dipanggil mereka ini adalah orang yang jihad fi sabilillah. Dia termasuk di dalam golongan yang jihad fi sabilillah. Sekiranya dia tidak mampu ataupun dia kurang kemampuan, maka wajar ke atas dirinya untuk menerima bantuan-bantuan zakat. Wajar ke atas dirinya juga untuk menerima bantuan-bantuan daripada orang yang ingin bersedekah. Kerana dia ini adalah orang yang dipanggil sebagai jihad fi sabilillah. Orang yang menuntut ilmu. Maka kita ini tanamkanlah dalam diri kita ini, walau nak habis umur macam mana pun, ngaji lah. Kerana ilmu ini bukan semakin kita belajar, semakin kita membanggakan diri. Tetapi semakin kita belajar, semakin kita tahu kedudukan diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam rukun solat ini, kewajipannya apabila salah satu rukun yang tertinggal. Kalau rukun yang tertinggal, apa hukumnya? Apa yang terjadi pada solat tersebut? Kalau dalam rukun solat ini, yang sedia kita maklum rukun solat ini ada 13. 13 rukun solat. Kalaulah kata salah satunya tertinggal, apa yang berlaku? Batal. Mari kita huraikan bersama-sama apakah yang dikatakan 13 rukun solat. Yang pertamanya adalah niat. Niatlah. Siapa yang rajin boleh tulis tak dekat bahagian chat ni. Niat contohnya kan. Okey, niat adalah rukun pada setiap ibadat. Hal ini berdasarkan kalau kita nak tengok. Bagaimana kita nak kata niat ini penting. Yang pertama kita tengok dalam Al-Quranul Karim. Ataupun yang kedua, kembalilah kepada sunnah-sunnah baginda. Ataupun hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama a'malul binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu diharuskan diiringi dengan niat. Niat solat itu duduknya di mana? Di dalam hati. Niat tu. Tetapi lafaznya perlu dilafaz. Contoh dalam kitab Zad Al-Ma'ad fil Huda Khair Al-Ibad. Di mana penulisnya Ibnul Qayyim mengatakan bahawa niat itu tidak diucapkan dengan lisan. Lalu Ibnul Qayyim menyebut ada bid'ah dalam masalah niat. Misalnya niat sebahagian orang yang mengatakan nawaitu an usolli lillahi ta'ala mustaqbila qiblatil arba' raq'ataini imaman ataupun makmuman adaan qada'an, iaitu aku berniat solat kerana Allah Ta'ala menghadap kiblat 4 rakaat, menjadi imam, mengikut imam tunai ataupun qada. Kerana hal ini tidak pernah berlaku ataupun tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi.
Ini yang dikatakan bagaimana Ibnul Qayyim mengatakan bahawa ianya adalah satu perkara bid'ah. Bid'ah ini apa? Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tetapi ada beberapa hujahan tentang bid'ah. Tidak semestinya yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah satu perkara bid'ah. Maka kita kena rujuk. Contohlah kalau kita katakanlah nak ikut kepada Nabi. Nabi rasa-rasanya perkara yang Nabi buat sepanjang kehidupannya. Hari ini, masa zaman Nabi dulu, ada tak Nabi ini berceramah atau berdakwah menggunakan platform online? Tu kita kena buka minda lah. Maksudnya kan, kalau nak dikatakan sesuatu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah perkara bid'ah. Bid'ah ni tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalahnya apabila mereka menjatuhkan hukum apabila melakukan perkara bid'ah ini jatuh dosa. Buat sesuatu perkara kebaikan, lepas tu dapat dosa. Dah dapat dosa, itu satu menjadi masalah. Dah dapat dosa pula dia kata kafir pula orang tersebut. Wa na'udzubillah min zalik. Maka di dalam yang kita pernah belajar tentang kefahaman akidah-akidah, bagaimanakah susul ataupun susul jalur daripada bermulanya baginda Nabi kita, selepas wafatnya Nabi, disambung oleh siapa? 4 Khalifah Ar-Rashidin. Selepas 4 Khalifah Ar-Rashidin, semuanya mereka telah pergi. Disambung oleh siapa? Para tabi'. Lepas para tabi'in. Lepas habis para tabi'in, ulama'-ulama' kita. Contohnya Imam Al-Ghazali, Imam An-Nabawi. Beberapa kitab yang ditinggalkan. Dan sehingga ke hari ini, yang menjadi rujukan kita adalah para alim ulama'. Contohnya isu kalau kadang-kadang kita tengok hari ini, kalau dalam dikatakan bahagian niat ini yang dia katakan sebagai sesuatu perkara bid'ah, Nabi tidak buat. Pada zaman Nabi dulu tidak adalah isu tentang COVID. Kan? COVID-19. Maka hari ini ada. Bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah tersebut? Beberapa lah. Iaitu itu kan kerja kita lah. Itu kerja kepada barisan-barisan ataupun orang-orang yang berautoriti. Okey, muka surat berapa? 93. Okey, mari kita tengok dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid. Ibn Rushdi Al-Maliki berkata, para ulama telah sepakat bahawa niat adalah satu syarat sah solat. Sebab solat merupakan kepada ataupun merupakan kepala pelbagai ibadat. Okey, contohnya, adakah kita ini perlu? Kita solat kan, macam tadi kita solat maghrib. Adakah perlu kita lafaz dengan lafaz usolli fardhu sebelum kita solat? Ataupun sekadar ianya dalam hati saja? Itu satu persoalan. Adakah perlu kita lafazkan usolli fardhu maghribi salasa ma'muman lillahi ta'ala? Adakah perlu? Ataupun sekadar kita diam je? Nama amalul biniat. Dalam hati je lah Ustazah. So ada yang ingin berkongsi. Perlu atau tidak perlu melafazkan usolli? Jawapannya perlu. Perlu bagi kita kerana kita imam mazhab Imam Al-Syafi'i. Iaitu Imam mazhab Al-Syafi'i dia kata perlulah sekurang-kurangnya telinga kita mendengar usolli fardhu. Bukanlah sekadar di dalam hati diam dia, tiba-tiba kita mengangkat takbir. Maka berbalik kepada Ibn Rushdi Al-Maliki. Para ulama telah bersepakat. Setelah mereka ini tengok banyak perkara, akhirnya kita tengok kesimpulannya para ulama telah bersepakat bahawa niat adalah salah satu syarat sah solat. Maknanya kalau tak niat tadi, kata Datin Rohani kata apa? Tinggal di salah satu rukun maka tidak sah solat. Inilah penting dalam kita kata pembelajaran rukun solat. Okey, yang pertama adalah innamal a'malul binniyat. Apa-apa pun pentingnya niat. Okey, kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Okey. Yang kita berbalik pada niat tadi, usolli itu kita perlu lafazkan. Yang kita kata Allah dalam hati, ya Allah ya Tuhan kami, sahaja aku solat 4 rakaat sahaja aku solat maghrib, 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala. Iaitu dalam hatilah. Kerana apabila sepanjang saja kita solat, segala perkara yang halal dilakukan luar solat menjadi haram di dalam solat. Kita maklum
Saya ulang sekali lagi, segala perkara yang halal di dalam solat, perkara yang halal. Yang kalau kita luar solat ni kita buat, kan, dia tak jadi masalah pun. Tetapi apabila dalam solat dia jadi haram. Contohnya, bercakap. Kan kita tengah solat, Allahu Akbar. Kita pun cakap. Hakikatnya bercakap itu tidaklah menjadi haram. Tetapi bila kita bercakap dengan orang sebelah waktu solat, jadi haram ataupun jadi dosa. Orang lalu depan kita, kita tengah solat, kita kata, tepi lah sikit. Tapi kita tengah solat ni. Contohnya lah kan. Maka batallah solat kita. Ataupun sepanjang kita solat itu, kita batuk. Batuk, hok, batuk. Tak tahan dah ni. Ambil air minum. Maka batallah solat tersebut. Tu yang kita sedia maklum. Sebab itulah dikatakan niat yang di dalam hati itu adalah niat yang berbentuk di dalam bahasa Melayu kita yang kita sedia maklum faham. Tu dalam hatilah. Contoh, Ustazah boleh tak nak doa waktu sujud terakhir tu? Baca bahasa Melayu, Ustazah. Saya lupa bahasa Arab, Ustazah. Boleh, tapi dalam hati. Janganlah kita, Ya Allah, Ya Tuhan. Tu tidak boleh. Tetapi sekiranya di dalam bahasa Arab, insyaAllah tak jadi masalah. Okey, yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni iaitu mengangkat. Mengangkat kedua tangan. Setelah selesai niat, di dalam hadnya. Sebab tu dekat sini dia tekankan bahawa ada had di antara niat dengan takbiratul ihram. Bukannya niat dah lama nak dekat setengah jam baru Allahu Akbar. Tak boleh. Dia ada had. Untuk melaksanakan solat, maka hendaklah dia mengangkat kedua tangan, menentangi dua bahunya seraya mereka berkata Allahu Akbar. Perlu lafaz ataupun tidak Allahu Akbar itu? Perlu. Kemudian kalau lelaki, kita sedia maklumlah bagaimana dia yang dipanggil ini praktikal solat lah. Kita tahu lelaki punya kedudukan tangan dan wanita punya kedudukan tangan. Kalau wanita ni senang je, jangan kepak tangan tu, jangan sampai mengangkat kedua tangannya itu sehingga ketiaknya itu terengang. Tu tak boleh. Maknanya kena rapatkan. Takbiratul ihram termasuk dalam salah satu rukun solat. Maka siapa tertinggal, jawapannya tidak sah. Bila tidak sah, perlulah buat lagi sekali ataupun kodokkan solat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, miftahu solatut tuhur wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslim. Iaitu dia kata kunci solat adalah bersuci. Permulaannya adalah takbir dan penutupnya adalah salam. Inilah pengertian solat. Solat adalah, kalau nak tahu, dia mesti ada takbir, dia mesti ada salam. Dia tak boleh tak ada takbir tapi ada salam, ataupun ada salam tidak ada takbir. Dia tidak boleh. Iaitu yang pertama, kunci yang pertama ingin melakukan solat adalah pertamanya kita kena ada dalam bersuci. Suci daripada kedua-duanya. Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Kita kena bersihlah kedua-duanya. Hadas besar tu confirm lah kena suci. Hadas kecil pun kena suci. Iaitu perkara yang pertama perlulah ambil wuduk. Lepas tu barulah boleh melakukan solat. Ada yang perkara yang mengambil wuduk ini, yang keduanya adalah membaca musyaf yang tidak ada terjemahan. Pun perlu ada wuduk. Yang ketiganya apabila membaca kutubah. Kutubah tu yang kena naik mimbar tu pun perlu ada wuduk. Yang keempatnya apabila bertawaf. Bertawaf pun perlu ada wuduk. Sa'i tak perlu. Tawaf saja. Tetapi kita bila dah sampai dekat kota Mekah, gugurlah tadi. Yang dengan dikatakan bukan gugurnya tak ada wuduk. Maka bila kita bersentuhan dengan lelaki ajnabi, kita tidak mengambil pegangan Imam Asy-Syafi'i. Sebab kalau tak dia ambil wuduk tak berhenti lah, tak habis kita punya tawaf. Kita ambil mazhab imam lain. Iaitu apabila bersentuhan dengan lelaki ajnabi yang tidak menimbulkan rasa syahwat, maka dibenarkan untuk meneruskan perbuatan ibadat tersebut. Maka diriwayatkan dari Malik dari Ibnu Syihab bahawa dia berkata, jika seseorang mendapati rakaat kemudian dia bertakbir satu kali, maka cukuplah takbir itu daripadanya. Lalu Malik berkata yang demikian itu jika dia berniat menemui solat dengan takbir tersebut. Lalu ditambah lagi. Tambah lagi dengan apa? Imam Malik. Imam Malik ni semua orang tahulah.
Imam Malik ni antara orang kata ilmuwan-ilmuwan yang kalau kita nak kata nak berselisih pendapat dengan Imam Malik, memang tak boleh lah. Contohnya Imam Al-Ghazali. Kita nak kata ilmu Imam Ghazali ni tak betul ni, tak boleh. Sebab mereka ni adalah ilmuwan-ilmuwan. Imam Malik pernah ditanya mengenai solat bersama imam, akan tetapi dia lupa mengucapkan takbiratul ihram dan takbir pada rukuk. Setelah selesai solat 1 rakaat, baru dia teringat, ya Allah, aku ni terlupa tadi takbiratul ihram ni. Kemudian dia bertakbir pada rakaat kedua. Maka Imam Malik mengatakan bahawa solatnya dimulai setelah takbiratul ihram. Maksudnya macam ni. Dia solat berimam. Tapi bila solat berimam ni, dia tak buat takbiratul ihram. Waktu dia nak masuk tu, dia terus Allahu Akbar, terus qiyam. Takbiratul ihram ni dia tak masuk. Rakaat yang pertama. Bagi rakaat kedua dia teringat pula, ya Allah, aku ni rakaat pertama tadi tak takbiratul ihram ni. Bila bangun dia saja daripada sujud yang kedua, dia bangun untuk meneruskan rakaat yang kedua, dia pun angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kan? Lalu dia kata, dia pun bersama imam ketika itu takbir pada rukuk pertama. Menurut saya hal itu sudah cukup apabila niatnya takbiratul ihram. Kalau kita terlupalah. Niat kita sama dengan takbiratul ihram yang pertama. Lalu mengenai orang yang solat sendirian. Ini tadi berimam. Orang yang solat sendirian, dia lupa takbiratul ihram. Maka wajib ke atas dirinya itu mengulangi solat tersebut. Walaupun dia teringat pada rakaat kedua ataupun ketiga. Dia ulang balik. Sebab takbiratul ihram ini adalah syarat sah solat. So ada soalan tak tentang takbiratul ihram ni? Mungkin ada yang kata, Ustazah kurang faham lah Ustazah. Ada tak soalan? Kalau ada soalan ataupun minta saya ulangkan supaya faham, boleh raise hand. Raise hand bahasa orang putih. Dekat situ dia ada raise hand. Kalau malulah. Kalau nak tulis kat ruangan chat tu, macam mana tu Ustazah, tak faham saya. Boleh ke takbiratul ihram lepas tu terus duduk? Ini bagi soalan yang, okey, boleh ke takbiratul ihram lepas tu duduk? Soalan ini maksudnya bagaimana tu? Dia takbiratul ihram sebab dia tak bersama dengan imam ke, ataupun dia memang solat duduk ke? Tu kena tahu. Kena tahu situasi. Kenapa? Saya buat begitu Ustazah pasal saya tak mampu berdiri. Saya lepas takbir saya duduk. Okey, tak jadi masalah. Ini rakaat pertama kan Natin? Ya, saya dah. Okey, tak jadi masalah. Maka usahalah. Untuk lepas takbiratul ihram tak tahan sangat, terus duduk. Tak jadi masalah. Kalau memang dia tidak boleh berdiri langsung, maka diruksahkan olehnya, iaitu dia takbiratul ihram, iaitu dalam keadaan dia duduk. Kalau dalam kita tengoklah keadaan dan situasi. Ini maksudnya kepada orang yang ada musyaqqah, masalah di dalam ibadat solat. Tapi mesti berdiri dulu sebelum masa mengangkat takbir tu, bukan dia berdiri dulu kan? Dia perlu berdiri. Tetapi kalau tidak mampu, dia memang tak boleh diri, takkan orang nak tampung dia. Contoh, kan orang yang memang tak boleh berdiri, perlu ke kita menampung dia? Dia jatuh juga seperti bagaimana dalam solat baring. Tidak perlu berdiri. Tengok pada keadaan. Maka ruksah itu akan berlaku kepada keadaan tersebut. Macam kita ni, bolehlah berdiri. Maknanya orang kata boleh berjalan tu okeylah. Bolehlah berdiri sekejap. Kemudian ada juga yang kadang-kadang kita kata takbiratul ihram ini perlu berdiri tegak. Okey, contoh. Berdiri tegak maksudnya adalah berdiri dengan keadaan tegak. Kadang-kadang kita mengangkat takbir macam ni tau. Kita angkat takbir Allah tu kita tunduk. Maka sebenarnya kita bukan dalam keadaan berdiri tegak. Kita membongkok. Tetapi saya tidak pasti adakah ini menjadikan syarat tidak sah solat. Sebab yang pertama ni dikatakan adalah berdiri tegak dan mengangkat takbir. Maksudnya dalam keadaan kita mengangkat takbir tu, kalau ikutkan berdiri tegak, kita kena tegak dan juga pandangan muka kita kena tegak. Cuma kadang-kadang kita risau apabila kita angkat takbir, kan, kita membongkok sebab kita memandang tempat sujud.
Kadang-kadang orang ni dia angkat takbir kan dia bongkok sikit badan dia. Allah. Itu tidak masuk dalam takrif berdiri tegak. Okey. So itu dalam takbiratul ihram. Ada lagi soalan yang nak tanya? Terlupa takbiratul ihram Ustazah. Maka bila kita solat, apabila mengikut imam, tak jadi masalah kalau di dalam kitab ini dia kata, kalau kita ambil takbiratul ihram pada rakaat yang kedua. Kalau ikut imam. Kalau kita solat sendirian, kita tu tak usolli farda maghribi, salasa adaan lillahi ta'ala, takbir tak angkat, terus qiyam. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Contoh maka perlu diulangi semula solat tersebut. Walaupun kita ingat pada rakaat kedua. Jelas yang ni? So saya harap yang ini tak jadi masalah lah. Kalau kita berimam insya-Allah lah. Sebab orang kadang-kadang dia takbir ni dia lupa. Okay. Bagi takbiratul ihram ini tidaklah sekerap yang boleh. Maka dia ada hukum sunatnya dan hukum iaitu kadang-kadang dipanggil makruh. Banyak sangat ambil takbiratul ihram ni pun makruh Faham tak? Contohnya, macam mana banyak ambil takbiratul ihram? Sebelum sujud takbir lagi. Dia menjatuh kepada makruh kerana perbuatan itu kita ulang-ulangi banyak kali. Tetapi bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi kita mengangkat takbiratul ihram sebanyak 4 kali. Yang pertama, yang waktu yang kita nak solat tu. Yang kedua, Nabi akan takbir ketika sebelum rukuk. Ini sunat Sebelum rukuk kita angkat takbir itu adalah perkara sunat. Dia bukan kepada rukun. Tapi sami Allahu liman hamidah rukun. Kadang-kadang kita tengok dia sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kemudian dia buat apa? Dia angkat lagi takbir, kan? Allahu akbar, dia nak sujud. Maksudnya kan? Ayat itu dah jadi kepada perkara makruh. Iaitu di banyak kali kan. Itu yang ketiga, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, ketika mana Nabi akan bangkit bagi rakaat ketiga. Maknanya lepas tahiyat awal Nabi bangun. Allah, Nabi angkat takbir. Angkat takbir ni. Allahu akbar. Tapi rakaat kedua Nabi tak buat. 4 sahaja. Maka perbuatan itu tidaklah menjadi dosa. Tetapi adalah mengangkat takbir dengan terlalu kerap, dia jatuh kepada apa? Makruh. Bila makruh ini tak jadi masalah. Cumanya ada ulama, fuqaha ulama mengatakan apabila banyak buat perkara makruh, perkara yang Allah tidak suka, kita buat akhirnya perbuatan makruh tadi Allah benci. Ini kita tak nak. Maka ulama fuqaha bila perkara makruh pun dia tolak. Dia kata tak boleh. Sebab itu pandangan-pandangan kita ataupun tahapan-tahapan pemberitahuan terhadap ilmu agama mengikut tahapan bagi setiap orang tersebut. Kalau orang awam ceritanya begini. Kalau orang ini dia amal ibadatnya tinggi, ceritanya begini. Kalau orang itu yang dipanggil ulama, ceritanya begini. Maka ada pandangan yang dipanggil tahapan iaitu dalam proses kita, proses ilmu. Sebab tu kadang-kadang kita tanya guru kita, dia kata tak boleh ni. Pada dia tak boleh sebab perkara makruh bagi dia adalah haram. Sampai ke tahap itu. Tapi kita ni masih lagi dalam peringkat orang awam. Angkat je lah orang awam. Angkat saja orang awam, insya-Allah tak jadi masalah. Okay. So, itu yang kedua. Ketiga adalah berdiri tegak pada solat fardu. Ini tadi tu. Iaitu berdiri tegak pada solat fardu adalah wajib. Berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Ada pun dalil daripada kitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Tegak yang sebagaimana selagi mana kita mampu tegak. Jangan sengaja-ngaja nak bongkok 3 macam makcik nak bongkok 3 tu udahlah, jangan paksa pula. Maknanya cuba sedaya upaya. Kadang-kadang ada orang dia malas. Dia malas nak diri tegak, dia halai balai. Bongkok macam tu. Dia bukan tak boleh berdiri tegak. Suruh dia catwalk tegak pula.
Tapi bila suruh solat ni, mula macam ni. Macam apa orang kata, ular tak ada tulang, benda kan. Meleleh. Macam anak-anak kita kadang-kadang kita tengok dia solat. Bila suruh berlari bukan main lagi. Tetapi bila suruh solat macam orang tak ada tulang belakang. Leleh, Allahu Akbar. Tak boleh. Kerana ia adalah dalam perkara yang wajib. Sementara daripada as-sunnah adalah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap kepada siapa? Imran bin Husain. Solli qa'imah. Iaitu solatlah dalam keadaan posisi berdiri. Fa'illam tastati' faqa'idan. Jika engkau tidak mampu, maka solatlah dalam posisi duduk. Fa'illam tastati' fa'ala jambi. Kalau kau tak mampu, kau baring. Bila keluar hadis macam ini, menunjukkan bahawa solat ini adalah perkara yang ditekankan di dalam agama. Yang tidak ada pilihan lain. Tak boleh nak tinggal solat sengaja-ngaja. Sampai Nabi kata kau tak boleh diri tegak, kau duduk. Kau tak boleh duduk, kau baring. Kau tak boleh baring, kau pakai mata. Kau tak boleh pakai mata, kau pakai jari. Sampai ke tahap itu. Kenapa? Sebab perkara pertama yang akan dihisapkan di akhirat selepas kebangkitan adalah solat. Kita nanti dah meninggal nanti, duduk di alam kubur, akan diseksa dengan segala dosa-dosa kita. Orang kat dalam alam kubur tu, dia tengah mengalami fasa iaitu melalui, sementara nak tunggu kiamat tu, mereka ini telah dihukum. Kita ni taklah. Maknanya nanti hari kebangkitan nanti, kalau dia dah meninggal lama, kuranglah sikit. Kalau kita dah meninggal nak kiamat nanti, lamalah sikit. Maka apabila kita dibangkitkan nanti, benda pertama, sampai saja di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara pertama yang Allah akan tanya kepada kita bukanlah sedekah jariah. Bukanlah zikrullahmu. Bukanlah qiyamulaimu. Bukanlah bacaan Al-Quranmu. Tetapi solat wajib Allah tanya. Allah akan tanya yang pertama, solat macam mana? Solat yang mana? Solat wajib, bukan solat sunat. Maka dengan hadis ini, Nabi menekankan bahawa tidak ada pun alasan untuk engkau tinggal solat. Kalau tertidur, macam mana nak buat? Tidur waktu Zuhur, sedar-sedar maghrib. Asar tu nak jadi apa? Bangun terus solat. Ya. Bangun terus solat. Dalam situasi tertidur, jangan sengaja-ngaja tidur. Tak apalah. Maksudnya macam tu. Kadang-kadang ada orang dia tak ambil penting pun tentang solat ni. Ini masalah dia. Lepas Allah tanya pasal solat, barulah Allah akan tanya. Yang pertama settle bab solat. Pertama solat yang wajib. Kedua solat yang qada. Qada solat. Siapa yang nak buat kiraan qada solat, bolehlah nanti kita belajar matematik dengan saya, biar sama-sama kita juling biji mata. Sebab kadang-kadang saya hujah tentang bagaimana nak kira solat siap dia boleh kata dengan saya apa? Ustazah, takkan tak ada diskaun? Saya uzur. Okey, kita tolaklah uzur. Tetap juga berpuluh ribu rakaat kita tinggalkan. Ustazah, tolaklah, sanggup gigih kira. Ini saya nifas Ustazah. Kira. Sanggup untuk menolak tentang bagaimana nak ganti solat. Tak jadi masalah. Tetapi hari ini kalau sudah ada kesedaran dalam diri kita, dah ada sedar dah, ya Allah banyak aku tinggal dulu, ya Allah. Lazimilah diri kita dengan niat. Mulai hari, ya Allah, mulai hari ni aku niat nak qada solat. Walaupun setiap hari itu taklah kita sempurna kelima-lima waktu untuk qada solat. Contoh ada ruang masa kita qada solat Zuhur. Asar tak sempat. Maghrib ada masa kita qada solat maghrib. Isyak mungkin tak sempat. Lepas tu kita mati. Selang daripada 3 hari meninggal. Ya Allah, banyaknya qada solat tak settle lagi. Tetapi Allah tidak memandang pun berapa yang kita hutang. Once kita niat je dan kita usaha untuk kita mengqadakkan solat sekiranya kurang daripada yang perlu diqadakkan, itu dah menjadi urusan kita dengan Allah. Yang kita tak nak adalah dia tak ada kesedaran. Dia tahu dia lama tak solat. Tak apalah Ustazah, saya muda lagi. Umur berapa je? 45 tahun, tunggulah 60 nanti pencen baru saya qada solat kot. Contoh. Tapi dah ada kesedaran. Tapi tak nak buat. Itu yang tak boleh. Lepas tu dia dah niat. Okeylah Ustazah, malam ni saya niat lah. Saya nak buat ni contohnya kan.
Tapi Ustazah kata niat je yang penting. Tak buat pun tak apa. Tak boleh juga. Kena ada usaha untuk melakukan. Usahalah. Kalau ada kelapangan masa, buat. Kalau tak ada kelapangan masa, mungkin kita ambil waktu yang lain. Maka di sinilah yang dipentingkan tentang solat itu. Maka berbalik pada solat ini, itu yang pertama. Sebab itu kita cukup takut dengan solat ni. Nak kata 100% kita solat khusyuk, siapa mengaku? Saya pun tak mengaku. Nangislah air mata darah sekalipun tak mengaku. Tapi kita usaha untuk khusyuk. Jangan kata memang tak khusyuk Ustazah. Memang semua orang imam masjid besar pun tak khusyuk. Tapi kita tak ada usaha. Tu tak boleh. Kena usaha untuk capai waktu khusyuk. Maksudnya begitu. Itu kalau kita tengok waktu solat ini, dia ada juga peratusan solat. Kalau solat duduk, berapa peratus dapat markahnya? Kita panggil markah lah contoh tak? Okey, kalau contohnya dia ni solat turun tangan dulu, berapa markahnya? Okey, dia solat Ustazah tapi keadaan bengkok, berapa markahnya? Nak dapat 100% markah solat ni agak sukar. Sebab itulah perlu ditampung dengan solat Qobliyah, Ba'diyah. Qobliyah Ba'diyah tu adalah untuk menampung atau menampal solat fardu. Itu tujuan dia. Sebab dalam solat fardu kita ini adalah yang boleh tentu kadang-kadang tak cukup, iaitu kekhusyukannya. Banyaklah sebenarnya. Sebab itu kalau orang yang faham tentang peratusan solat ni, dia cuba sedaya upaya nak berdiri tegak. Dia tak nak duduk atas kerusi. Ada yang sedaya upaya. Yang cuba juga untuk sujud. Dia tak nak duduk sujud tanpa mengenakan dahi kepada sejadah. Itu dalam peratusan solat. Sampai dalam keadaan kita sujud tu turun mana dulu? Lutut dulu ke tangan dulu? Kita imam mazhab Syafi'i, turun lutut dulu baru tangan. Ketika mana kita bangun tadi, bangun daripada sujud nak bangun kepada rakaat seterusnya, angkat punggung dulu ke angkat lutut dulu? Sampai macam tu dikira. Maka ada ulama yang mengatakan janganlah kau jadi seperti unta. Unta kalau dia duduk, dia nak bangun, dia angkat punggung dulu. Kita checklah solat kita. Kan tu dalam dia panggil praktikal solat. Adakah kita angkat punggung dulu? Maksudnya tangan kita tolak punggung naik dulu ataupun kita naik lutut dulu. Tu ada cara praktikal lah. Kalau hari ni saya nak tunjuk macam kelakar je kan sebab online ni. Maksudnya begitu. Kedudukan tangan ketika sujud pun memainkan peranan. Kedudukan jari ketika tasyahud awal, tasyahud akhir pun menjadikan peranan. Bagaimana bacaan surah Al-Fatihahnya juga menjadikan peranan dalam kiraan peratusan solat kita. Maka lazimilah juga dengan kalau ada masa solatlah Qabliyah dan Ba'diyah. Di antara sunat muakkad yang dituntut. Adapun orang sakit, orang yang pakaiannya koyak, orang yang tidak memiliki pakaian atau orang yang ditahan dalam keadaan telanjang. Mereka itu semua tidak boleh solat dengan posisi duduk. Dia sakit je. Sakit tu maksudnya tak adalah heavy sangat. Maka mungkin sekadar batuk. Contoh Adapun orang yang sakit parah. Ni sakit parah lah. Iaitu kalau dia berdiri tu dia pengsan contohnya, berpusing rasanya, kakinya sakit. Tak boleh sangat Ustazah sebab diri tegak ni. Contohlah kan. Maka dia solat dengan posisi duduk. Jika dia tidak mampu duduk, maka dia solat dalam posisi terbaring. Dia mengisyaratkan kepala atau mengisyaratkan kedua matanya bagi mereka yang solat baring. Maka di antara kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang beriman, seorang Muslim yang melaksanakan solat dalam keadaan sakit sama pahala dia dengan solat yang dilakukan pada waktu sihat. Maka kadang-kadang orang ni risau. Macam mana Ustazah, saya solat dalam keadaan baring, pahala saya macam mana? Maka kerana kasih sayang Allah, pahalanya sama. Siapa yang melaksanakan solat sunat dengan posisi duduk sedangkan mampu untuk berdiri, maka solatnya juga tetap sah. Sekalipun pahalanya sedikit berkurang. Contoh, ni kan lepas kita solat tarawih
solat tarawih Ustazah. Boleh je saya berdiri, tapi disebabkan saya nak buat 20 rakaat Ustazah, saya tapau solat duduk. Boleh ke? Boleh. Sah tak? Sah. Cuma pahalanya berkurang. Sah. Tapi kalau solat wajib, kita duduk sengaja-ngaja, jawapannya tidak sah. Boleh faham dan maklum tak bab ni? Contoh ada orang dia memang kan dia nak solat sampai 20 rakaat, memanglah dia tapau dengan solat duduk. Solat tasbih tu lama sangat berdiri Ustazah, menggeletar lutut saya, duduk tak jadi masalah, tapi jangan duduk sebelah imam. Kalau nak duduk, duduk belakang. Ataupun duduk di bahagian tepi, dah tahu kedudukan. Ataupun tak nak Ustazah, tak nak duduk atas kursi. Lepas je Ustazah rakaat pertama tu, orang berdiri rakaat kedua, saya teruskan duduk. Tak jadi masalah. Dia duduk je. Allahu Akbar dalam keadaan duduk. Contoh. Tak jadi masalah. Rakaat ketiga Ustazah saya berdiri pula. Boleh tak? Boleh. Ikut kemampuan lah. Okay? Maksudnya begitu. Itu adalah dalam yang ketiga. Berdiri tegak waktu solat. Yang keempat, wajib ke atas kita membaca surah Al-Fatihah. Lepas tu ada orang kata, boleh tak Ustazah? Tak nak baca ta'awuz. Boleh tak Ustazah? Tak nak baca doa iftitah. Doa iftitah itu sunat. Tak nak baca pun perkara sunat. Baca lagi bagus. Maksudnya kan. Tetapi dalam doa iftitah itu ada perjanjian kita dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana itikad ni? Perbaiki itikad. Sesungguhnya ya Allah, ibadat solatku, amalku, kebaikanku untukmu semata-mata ya Allah. Itu dalam doa iftitah. Tapi kalau tak nak buat, tak jadi masalah. Yang wajib surah Al-Fatihah. Rasulullah bersabda kepada Ubadah bin Al-Syamid, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah solat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka kalau kita tengok dalam hadis ni hampir ke seluruh imam-imam, fuqaha bersetuju. Contohnya hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Najah, Al-Darimi dan Imam Ahmad bersetuju dengan hadis ini. Maka tak sah. Mahupun membaca Al-Fatihah itu hukumnya adalah wajib, baik pada solat fardu ataupun solat sunat. Tanpa membaca Al-Fatihah, ianya tidak sah. Kecuali. Dia ada kecuali. Tang mana? Tang mana kita boleh tak baca Al-Fatihah, tapi sah juga solat. Ni buat quiz sikit. Sebila? Makmum. Ya, masa makmum. Iaitu ketika mana? Ketika masbuk. Sah lah kan? Tengok imam tu rukuk, kita pun pakat rukuk. Sah, tak ada Fatihah. Rakaat pertama tapau. Tapau Ustazah. Maksudnya. Sebab itu ada dalam kita panggil solat berjemaah ini dipanggil makmum, masbuk dan makmum muafiq. Ada dua perbezaan. Maka sah lah. Tengok pada keadaan ya. Namun, janganlah sengaja-ngaja. Ya Allah, malahnya nak baca Fatihah. Contohlah kan, tunggulah satgi. Tunggu imam nak rukuk pun saya masuk. Tak boleh. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang darurat. Maka jumhur ulama mazhab Asy-Syafi'i boleh sahaja membaca Al-Quran yang lain dalam solat berdasarkan dengan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Oleh itu, bacalah mana-mana yang mudah kamu baca. Dalam Al-Muzammil ayat ke-20, Allah kata apa? Bacalah mana-mana yang mudah kamu baca. Allah suruh kita baca dalam solat kita ni yang mudah kita baca. Dapat membacanya daripada kalam-kalam suci Al-Quran di dalam solat. Tak buat macam mana Ustazah? Saya memang lazimi Al-Fatihah dengan Qul Huwallah. Tak jadi masalah. Tak payahlah duk kalau rasa sengsara nak baca surah Al-Baqarah tu kan sampai nak tinggal solat. Maksudnya begitu. Maka yang mudah. Sehingga kan pada surah Al-Ikhlas ini ada sahabat Nabi, ada kisah. Sahabat Nabi tanya pada Nabi, ya Rasulullah, aku tengok sahabat kita tu setiap kali jadi imam baca Qul Huwallah tak habis-habis. Adakah sah solatnya? Rakaat pertama Qul Huwallahu Ahad. Rakaat kedua pun Qul Huwallahu Ahad. Tak ada surah lain.
Sehingga dia bertanya kepada baginda Nabi. Lalu Nabi kita pun terkejut lah. Kan? Nabi tak menjatuhkan hukum ketika itu. Lalu Nabi kata, kau panggil sahabat itu untuk bertemu dengan aku. Sebab apa? Nabi nak penjelasan daripada dia. Lalu datanglah imam tadi ni pergi jumpa Nabi. Nabi pun tanya, kenapa engkau ni duk baca surah Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas di dalam setiap solat yang engkau imamkan? Sebab Nabi tak jatuh hukum lagi. Nabi nak tahu situasi. Inilah perkara-perkara dalam usul fiqh. Dalam fiqh, dia kena tahu masalah dan permasalahatan yang boleh menjatuhkan kepada sesuatu hukum. Lalu dia kata apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya dengan surah Al-Ikhlas itu adalah menanamkan tauhid aku dan cinta aku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, ya Allah, engkaulah satu-satunya ya Allah, tempat yang aku sembah ya Allah. Satu-satunya, tidak ada lain. Untuk menanamkan rasa cintaku agar aku tidak mensyirikkan Allah ya Rasulullah, maka aku melazimi surah Al-Ikhlas ini dalam setiap solat-solatku. Lalu Rasulullah kata apa? Rasulullah mengizinkan. Maka perkara tersebut tidaklah menjadi masalah. Maka kita kena tengok. Kita jangan duk pukul rata. Ustazah tak sah Ustazah. Surah pertama, rakaat pertama, Qul Huwallah. Rakaat kedua pun Ustazah baca Qul Huwallah. Tak jadi masalah. Sebab dia tidak ada kata iaitu berlainan surah. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah An-Nas, tak ada. Maka ini adalah dalam bagaimana dalam surah Al-Muzammil ni Allah mengangkat kepada kita bahawa bacalah surah yang mudah kita baca. Maka kadang-kadang kita kata, tak boleh ke Ustazah? Saya ni nak baca surah panjang. Boleh. Tapi cuba elakkan apabila menjadi imam. Masa nak jadi imam lah nak baca surah Al-Baqarah. Duduk kat rumah baca surah Al-Ikhlas. Contohlah kan. Sebab Rasulullah SAW membaca surah yang panjang. Dalam satu rakaat Rasulullah membaca 3 surah. 3 surah satu rakaat. Surah apa? Bukan Qul a'udzu birabbin nas, bukan. Rasulullah membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Dengan satu lagi surah. 3 surah Rasulullah baca dalam satu rakaat. Tetapi Rasulullah tidak lakukan secara berjemaah. Rasulullah lakukan secara sendirian. So maklum part ni. Lalu akan tetapi pendapat yang paling sahih adalah pendapat jumhur ulama. Apa maksud jumhur? Jumhur ulama. Apa maksud dia? Duk cakap, Ustazah. Ustazah kata jumhur ulama. Kita pun sebut lalu jumhur pun tak tahu. Pendapat ramai ulama. Kata sepakat ulama yang ramai. Jumlah yang banyak. Mereka sepakat. Maka bismillah pada setiap rakaat ketika membaca surah Al-Fatihah adalah termasuk daripada rukun. Membaca Al-Fatihah, ada orang baca Al-Fatihah tak baca bismillah tau. Tetapi dia kata part ini adalah rukun. Sebab bismillah termasuk dalam surah Al-Fatihah. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hijj ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Tanpa engkau membaca bismillah, maka surah Al-Fatihah itu akan menjadi 6 ayat sahaja. Namun yang paling penting, kita harus membaca bismillah dengan keadaan suara yang kasar ataupun suara yang rendah. Maksudnya bolehlah bismillah, boleh, ataupun bismillah pun tak jadi masalah. Kedua-duanya boleh. Yang tak boleh, alhamdulillah, tu tak boleh. Terus masuk. Tapi bagi pendapat Imam Asy-Syafi'i adalah wajib ke atas kita membaca surah Al-Fatihah dengan bismillah yang jelas. Kalau pergi dekat Mekah, tak dengar dia baca bismillah. Dia tahu alhamdulillah sebab dia mazhab lain. Ada juga sebuah negeri di Malaysia juga dia tak baca bismillah juga. Jangan kata Ustazah dia orang ni duk pakat solat tak sah Ustazah, bismillah tak baca kuat Ustazah. Tak, dia ikut pandangan dan mazhab lain. Tak jadi masalah. So kalau kita ni ikut kepada mana? Ikut tempat kita duduk.
Kalau saya duduk di Kuala Lumpur, maknanya saya punya tempat ataupun tempat yang menjatuhkan sesuatu hukum, saya kena ikut daripada pejabat mufti wilayah persekutuan. Dan juga pejabat agama Islam. Kalau dia kata perlulah baca bismillah, perlulah saya baca. Kalau pergi negeri lain, dia kata tak perlu. Tak jadi masalah, kita ikutlah dia. Masuk lubang apa? Masuk kandang kambing, mengembek lah. Keluar kandang kambing, maksudnya begitu. So kita janganlah duduk dengan tidak ada ilmu, kita kata ustazah, dia orang duduk pakat ustazah, tak sah solat, tak boleh. So jelas tak sampai yang nombor 4? Ada soalan tak nak tanya? Ustazah, bila